Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, seperti mana yang saya pernah janjikan dulu, kita akan bahaskan tentang ma. Tuan-tuan masih ingat ma Ma. Baik. Uh, Ma yang tuan-tuan jumpa sebelum ni, yang saya perkenalkan pada tuan-tuan, ma yang bermaksud apa yang, kalau tuan-tuan masih ingat. Ma yang bermaksud apa yang. Yang mana saya jelaskan pada tuan-tuan, ma yang bermakna apa yang itu, dia merupakan isim. Dia bukan haraf. Sebelum tu tuan-tuan ingat ma tulisannya pendek kan, duk ingat dia haram tak? No, itu ialah kalimat isim saya katakan. So, isim, tapi isim yang ada gelaran dan fungsi dalam ilmu nahu, dalam pengajian kita. So, apa gelaran dia? Gelaran ma ini ialah isim mewakili, kalau tuan-tuan masih ingat. Contohnya gini, saya bagi saya membawa beg ke sekolah. Apa yang? Apa yang saya bawa itu telah hilang. So, apa yang tu isim. Tapi dia isim mewakili. So, dalam konteks contoh saya, dia mewakili beg lah. Saya membawa pensil pula. Saya membawa pensil ke sekolah. Apa yang saya bawa? Apa yang saya bawa itu telah patah. So, apa yang tu isim mewakili. Dalam contoh kedua ni, dia mewakili pen itu. Pensil tu kan. Saya membawa pensil ke sekolah. Apa yang saya bawa itu telah patah. So, apa yang itu dia isim mewakili. Dia mewakili pensil. Faham tak? Pensil tu telah patah. Jadi kita panggil dia isim mewakili. Baik, hari ni saya nak jelaskan full version tentang ma. Okey, tuan-tuan dengar elok. Mudah-mudahan tuan-tuan mudah faham. Saya akan jelaskan beberapa kali. Mula-mula secara verbal. Kemudian saya akan gunakan diagram ringkas yang saya berikan. Nanti tuan-tuan boleh tirulah kalau siapa-siapa yang ada buku catatan. Okey, tuan-tuan dengar elok ya. Okey, ma ni tuan-tuan. Ma sebenarnya dia ada 3 jenis dalam Quran yang kita akan jumpa. Dia ada 3 jenis ma yang tuan-tuan akan jumpa dalam Al-Quran. Okey. Daripada 3 ni, 2 memang isim, tapi 1 haraf. 2 memang kalimat isim, tapi 1 adalah kalimat haraf. Macam mana nak kenal Ustaz? Okey. Ejaan sama, rupa sama, baca pun sama. Jadi yang membezakan antara ketiga-tiga ini ialah terjemahan saya dekat bawah tu. Sebab tu tuan-tuan wajib kena ada Kamus Al-Furqan. Kamus Al-Furqan ini kita buat dalam format Al-Quran. Jadi bila jumpa ma dalam ayat Quran itu yang membawa maksud yang pertama, saya terjemah ikut terjemahan yang pertama. Kalau yang kedua, isim yang kedua tu saya terjemah ikut isim yang kedua. Kalau dia misalnya kata haraf jenis yang ketiga tu kan, saya akan terjemah dia sesuai dengan terjemahan haraf dia. Tapi masalahnya tu macam ni. Dia yang pertama kita panggil dia ialah isim mewakili yang macam tuan-tuan pernah belajar. Yang kedua ialah isim tanya. Isim tanya ni apakah? Yang ketiga ialah haraf nafi, maknanya tidaklah. Jadi kadang-kadang maknanya apa yang, kadang-kadang maknanya ialah tidak. Apakah, kadang-kadang maknanya tidaklah. Jadi tiga-tiga tulisan tu sama ma, tapi tiga-tiga tu kategori yang berbeza. Malahan yang ketiga ni tuan-tuan, dia langsung tukar kategori daripada isim dia jadi haraf. Tapi kalau tuan-tuan guna kamus biasa, kamus Marbawi ke apa-apa kamus Oxford ke apa, kamus Arab Melayu yang tuan-tuan ada kat rumah tu, kalau tuan-tuan cari ma, dia akan, tuan-tuan kena pergi huruf mim lah kan. Mula alif ba ta sampailah dekat mim, cari ma. Bila tuan-tuan jumpa ma, dia akan bagi tiga-tiga sekali kalimat tu. Dia akan bagi makna ma ialah apa yang, dia akan bagi ma yang maknanya apakah, dia akan bagi ma yang ketiga maknanya tidaklah. Jadi tuan-tuan nak tahu dalam ayat ni apa yang ke, apakah ke, tidaklah, tuan-tuan tak tahu. Dalam ayat lain jumpa ma. Ma ada banyak tuan-tuan. Boleh kata tiap-tiap muka surat tu, boleh kata memang ada ma. Kadang-kadang bukan ada satu, ada banyak ma dekat dalam satu muka surat tu. Jadi tuan-tuan nak pilih ni ma yang mana satu ni tuan-tuan tak tahu. Dalam kamus Al-Furqan, kita guna format Al-Quran. Ma yang atas ni tidaklah. Ma yang bawah ni apakah? Ma yang bawah ni ialah maknanya bukan apa yang. Jadi dengan kamus Al-Furqan, format Al-Furqan, tuan-tuan tahu bezakan antara ma ni, ma isim mewakili ke, ma isim tanya ke, ataupun ma haraf nafi, tuan-tuan boleh tahu. Tuan-tuan Okey, sebab tu tuan-tuan mesti kena ada kamus ni. Okey, tuan-tuan dengar dulu Saya ulang lagi sekali. Kemudian saya masukkan diagram, kita akan masukkan ayat kita buat latihan dulu, kemudian kita akan pilih ayat dan kuis kita hari ni insya-Allah berkenaan dengan ma. Tuan-tuan kena pilih ni ma jenis apa. Okey, tuan-tuan dengar dulu, saya ulang Ma ada 3 jenis, Mim alif tau ejaan dia, mim alif ma bacaan dia Okey. Ma ada 3 jenis. Jenis yang pertama kita panggil dia ialah ma isim mewakili. Dalam istilah nahu dipanggil isim mausul. Mausul isim mewakili, ataupun dalam istilah nahu isim mausul. Tuan-tuan ingat isim yang mewakili bagi saya
dah memadai dah. Kalau tuan-tuan ingat yang isim mausul tu, itu sebenarnya bukan bonus untuk tuan-tuan, untuk bonus untuk saya. Sebab tuan-tuan dah ingat yang Arab lebih awal lagi. Okey. Untuk kali ni, yang wajibnya tuan-tuan ingat isim mewakili je sudah. So fungsi dia apa? Mewakili lah. Dia mewakili sesuatu yang bukan orang, yang macam saya bagi contoh beg, pensil tadi. Okey. Yang pertama ialah isim mewakili. Dan isim mewakili, kalau tuan-tuan jumpa ma, terjemahan dekat bawah tu mesti apa yang. Apa yang, apa yang, apa yang, apa yang. Jenis yang kedua tuan-tuan ma juga. Ejaan sama, bunyi sama, rupa sama, baris sama, semua sama. Tapi maknanya apakah? Yang ni yang paling jarang tuan-tuan jumpa dalam Al-Quran. Tuan-tuan pernah tak kalau belajar bahasa Arab dulu kecil-kecil kita belajar ma ismuka, kan? Apakah nama kamu? Ma tu ma ialah haraf tanya. Ma isim tanya. Bukan haraf Ma isim tanya. Apakah nama kamu? So ma ini ialah ma isim tanya. Jadi kalau jumpa ma isim tanya, terjemahannya ialah apakah? Apakah? Okey. Itu yang kedua Dua-dua isim tuan-tuan Satu isim mewakili, satu isim tanya. Okey, jenis yang ketiga haraf Ma juga. Ejaan sama, rupa sama, bunyi sama, tapi ma jenis yang ketiga ni dia ialah haraf. Okey, dia haraf apa? Dia haraf nafi. Dia haraf nafi. Dan terjemahannya ialah tidaklah. Tidak ataupun tidaklah. Dan biasanya haraf nafi ni nanti kita akan belajar kemudian, tapi sekadar untuk maklumat tuan-tuan dia untuk menafikan sesuatu yang telah berlaku, fi'il madhi So nanti kita akan jumpa nanti tuan-tuan, kita akan bahas dengan panjang lebar tentang ma masa kita jumpa peringkat yang berikutnya nanti tuan-tuan So sekali lagi ada 3 jenis. Ma isim mewakili, ma isim tanya. Isim mewakili, ma isim mewakili maknanya apa yang. Ma isim tanya maknanya apakah. Ma haraf nafi maknanya tidaklah. So saya akan tunjukkan diagram ringkas yang saya tulis dengan pen. Kemudian kita akan masuk ayat Quran untuk kita baca. Dan kalau tuan-tuan nak ready, hari ni kita buka muka surat 3 Kita akan berada di sekitar muka surat 3 Kita akan ambil ma dekat dalam tu. Kemudian ayat yang akan kita bahaskan hari ni, insya-Allah kita akan ambil salah satu ayat daripada muka surat 3 ni mungkin apa ni, kita akan ambil nanti saya beritahu kemudian So okey tuan-tuan, sekali lagi saya akan bahas. Kita akan masuk apa tu ayat insya-Allah.